bunyinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sadaqallahul azim. Jadi kita berada di sini ni Allah jadikan manusia kita ni berlapis-lapis. Tak samanya hidup manusia ni. Dan juga Allah wisatunya pengajaran ataupun Allah wisatu nikmat kepada manusia, iaitu pemikiran, cara memikir. Dan juga dalam hatu Allah beri satu sifat pada kita, iaitu sifat sabar yang Allah berikan kepada kita. Kita hidup di atas dunia ni, kita fikir sebelah lek tak moleknya banyak. Kita pergi kira sebelah lek tak molek banyak, sampai tu jadi susah. Cubalah kita kira benda lek molek. Karena Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sifat sabar ni nak wi kita kira benda molek. Mujonya Tuhan jadiku orang masak nasi dalam majlis lamai malam ni, majlis Maulidur Rasul malam ni. Mujonya Tuhan wi aku duduk rumah tak jemput ku mari sejik, aku ada kerja kena duk ngasuh anak. Terima kasih pada Tuhan yang jemput ku suruh kerja atas batas, boleh ku tolong masjid. Kita fikir lek molek kiddi tamdi leo cadai di. Itu adalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nak kecek malam ni. Rasulullah tak pernah fikir buruk. Rasulullah tak pernah fikir buruk. Walaupun Rasulullah dipegang dengan tokok batu, Rasulullah dibuat dengan sapat darah, hingga ada tawaran daripada malaikat, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah Allah, mintalah Rasulullah mu belapas patah ya, aku nak buat wimu kepada ahli taif tu. Allah, demo tu tak tahu lagi, demo tu tak reti lagi. Satu hari demo tu akan reti, insya-Allah aku akan boleh tupai pula demo tu. Ini adalah cara fikirnya baik. Oleh itu malam ini kita terima kasih kepada sosok kita yang mana fikir baik untuk nak menghidupkan masyarakat, kerja yang nak hidupkan masyarakat. Terima kasih kepada bailan kita yang fikir untuk majukan masyarakat. Untuk permulaan ini kita mula belah leposu kita ni. Sebelah leposu ni karena kita pun tak kena dah sebab pengurusi pun sudah berkenal, dan juga email basic kita ni duk jumpa semua ke majlis jalan ni, dan juga dia pun sangat sibuk malam ni. Alhamdulillah, terima kasih pada basic kita ni selaku wakil daripada majlis jalan untuk berpanggung di atas kita pada malam ni. Kerja dia ketua persatuan TMA daerah lagi, kerja kamakam majlis lagi, tugas kapung lagi, TMA sejik setting lagi, 3-4 karo tanggungnya di atas dia. Tapi tengok muka senyum malam ni, tengok mukanya senyum, tengok mukanya senyum. Oleh itu panjang lagi kita nak kecek malam ni. Untuk permulaan ni kita boleh ada masa sejak setengah sudah. Untuk permulaan ni 15 minit hingga 40 minit. Bagaimana kah kita nak kenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam Rasulullah fikir baik untuk nak membangunkan masyarakat, sebuah masyarakat. Persilakan Pak Su kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman kathira, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama kali sama-sama marilah kita terima kasih ataupun syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana masih lagi menaruh kita sini dalam keadaan orang yang beriman.
Dan juga masih lagi menaruh ke kita sini dalam keadaan orang yang beragama Islam. Dan juga terima kasih juga kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana memberi kita keadaan sihat wal afiah. Boleh kita mari berhubung dalam satu program ataupun satu upacara, tak lain tak bukan adalah untuk mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang kekasih yang mana dirindu-rindu tapi tak pernah berjumpa. Terlebih dahulu sebelum kita mula sebelum saya panjang lebar, terima kasih sekali lagi pada tuan pengurusi majlis. Dan seterusnya kepada email dari email sini iaitu saudara Ramzi. Dan seterusnya kepada Tok Nebe, Tok Mene, Oboto, Nayuk, segala kaki tangan kerja. Seterusnya kepada cikgu-cikgu, ibu-ibu, ayah-ayah dan juga adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah, sesuai dengan hari ini kita berada pada bulan Rajab. Sudah pun berada sebelah 12 hari esok. Sebelah 12 esok. Yang mana tak lama lagi kita akan menyambut satu bulan yang mulia, iaitu Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan. Dan sesuai dengan Rajab ni, dan seperti mana yang kita tahu, tapi malam ni kita mari nak kecek dalam hal berkaitan dengan Maulid. Berkaitan dengan Maulid, yang mana di bulan Rajab ni kita sudah pun sedia maklum satu peristiwa yang kita tak lupa-lupa, satu peristiwa yang kita sentiasa dengar, satu peristiwa yang selalu diingati kita, iaitu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra daripada Masjid Haram kepada Masjidil Aqsa. Dia Mi'raj dan ketemu Allah Subhanahu Taala, dan juga menerima semaya 5 waktu yang mana kita tunai pada hari ini. Alhamdulillah, berkenaan dengan apa yang diajuk oleh tuan pengerusi majlis saat ini, sama-sama kita faham dan juga sama-sama kita boleh ambil satu pengajaran, dan ambil satu pengajaran dan juga ambil satu faedah daripada apa segala gerak-geri dan juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita, sebagai idola kita, sebagai gapo yang panggil, sebagai orang yang menjadi satu contoh tauladan bagi kita. Berkenaan dengan saat ini, Allah SWT ada berfirman dalam Al-Quranul Karim yang mana kita selalu membaca dalam surah Jumaat. Gapo Tuhan kata, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Berkenaan dengan ayat yang saya baca sana, Allah Subhanahu Taala menceritakan kepada kita, sudah pun 1400 tahun dari Rasulullah dan sebagai seorang utusan Allah menyampaikan wahyu kepada kita, tapi masih lagi di hari ini dan juga sapa kiamat kita masih lagi kita kena berpandukan kepada Al-Quranul Karim. Sehingga Rasulullah ada bersabda, Nabi kata, taraktu fikum syai'ain, Nabi kata, lan tadillu bi'dahuma. Satu, kitabullah, dan yang kedua, wasunnati. Yang mana Al-Quran ini sebagai rujuk ke kita sepanjang zaman dan juga sapalah hari kiamat. Berkenaan dengan ayat sana, Allah SWT menceritakan bahawa Tuhan kata apa? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Tuhan katanya, gapo Tuhan kata? Dialah yang mengutuskan, Tuhan kata, kepada kaum yang buta huruf ummiyin. Tuhan kata buta huruf. Seorang rasul di antara mereka, berarti di kalangan orang dia sendiri, yang membaca ayat-ayat kepada mereka, Tuhan kata, dan juga mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, yakni sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya sebenar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Di sini Allah SWT menceritakan kepada kita bahawa dia mengutuskan seorang rasul kepada mereka yang buta huruf. Padahal Arab di masa tu sentiasa kita dengar, kita biasa dengar dah dalam sejarah. Arab masa tu terdiri pada golongan satunya bangsa yang bijak menulis dalam syair-syair. Satu bangsa yang bijak pandai menulis dalam berkata-kata. Satu bangsa yang pandai menulis dalam gurindam dan juga kalau kita lani puisi-puisi. Tapi di sini Allah SWT menggunakan istilah buta huruf. Memandaikan bahawa masa tu Arab masa tu penuh dengan keadaan yang jahiliah. Walaupun pandai menulis, walaupun bijak mengarang, walaupun pandai berpuisi, tapi Arab masa tu buta dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga buta dalam mengenal masalah hak dan juga batil. Dia juga buta mencari kepada jalan kebenaran. Sebab itu Allah SWT menggunakan istilah di sini buta huruf. Tu Allah SWT mengirimkan seorang rasul supaya mendidik, supaya mengajar, supaya menyebarkan agama kepada mereka-mereka yang tak temung Tuhan. Kecek mudah-mudah. Hatta siapa? Muhammad bin Abdullah, terdiri pada bangsa mereka sendiri. Kalau kita kenal masa tu Arab masa tu supaya kita duk ngaji sejarah tak ada arah dah lah. Anak betinanya bunuh, anak betina lagi bunuh. Apa saja yang mana benar-benar tak comel tidak dilakukan masa tu tak ada. Semuanya buat berlaku Arab masa tu. Orang betina masa tu tak ada harga sikit pun. Binimu bini aku puas bila aku tahu, mu puas bila mu tahu, aku duk pergi lagi mari gitu ya. Nak ayat kata tak temung apa sekarang benda yang baik, sentiasa berada kepada jalan yang jahat. Tapi Allah SWT menghantar seorang rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah terdiri pada golongan bangsa mereka sendiri. Setelah Nabi mari, setelah Nabi lahir pada tahun gajah yang mana kita selalu ngaji, kalau tak silap saya tahun 576 deh Masihi, kalau tak silap tahun Masihi. Setelah Rasulullah beranak dilahirkan, tiba-tiba marinya sapa umur 40, mulalah misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebar kepada umat dia pada masa itu. Di saat manusia yang penuh dalam kegelapan, di saat manusia yang tak temu cerah, marinya Rasulullah menyebarkan dakwah, menunjukkan kepada jalan yang baik, menunjukkan kepada jalan yang benar. Selama 23 tahun Rasulullah menjalankan misi dakwah. 13 tahun di Madinah dan 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, seperti mana yang kita tahu. Dalam 23 tahun inilah bermacam-macam cubaan, bermacam-macam rintangan, bermacam-macam halangan yang ditemui oleh Rasulullah. Seperti mana pengusi kita sebut sana, berdarah merah masuk di Taif tu, berdarah merah klik. Tapi apa yang Rasulullah kita kata, semasa kita dipukul oleh budak-budak Taif, dipungat oleh batu, dipegang oleh batu, digodeh, dipus hingga darah merah, mari nyana di satu batu. Tuhan lalu tu menghantarkan atau malaikat. Malaikat yang menjaga gunung-gunung, menjaga bukit-bukit, malaikat Jabal mari, ya Rasulullah, mu nak kedak sekiranya aku ambil bukit tu gemah habis atas kepala orang Taif. Maka Rasulullah kata jangan, mereka itu tidak tahu. Mereka tak tahu. Tu akhlak Rasulullah. Sehingga cukup dak sekadar tu dak lagi. Rasulullah mula mengangkat tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka itu orang tidak tahu. Tu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebar dakwah. Kalau kita masalah ni, kalau kita lah ditakdirkan, kalau kita lah diterima amanah, kalau kita lah diterima tanggungjawab sebagai seorang pendai, adakah kita boleh mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tu cubaan yang diterima oleh Rasulullah taruh tu, bahkan lebih pada tu lagi. Allah SWT menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sakit nak banding dengan kita tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dia sakit pada bulan Safar,
Lepas Safar, Muharram Safar, Rabiul Awal. Nabi kita meninggal pada bulan Rabiul Awal. Bulan Safar Nabi kita mula sakit dah. Pala ni ikat dengan kain, nak ayat kata sakit. Pada di saat tenak Rasulullah duk demai-demai panah, Abdullah bin Mas'ud masuk cuek tangan, masuk tek tangan Nabi kita. Tek pak teralih lalu tangan nak ayat terpanah. Ya Rasulullah, panah tangan Rasulullah ni. Nabi kata apa? Nabi kata, aku Nabi kata, aku kama aku rajulani minkum. Nabi kata Allah menguji aku sekira menguji aku dengan sakit, maka sakit aku ni seumpama dua orang jatuh daripada kaummu. Nak ayat kata sekira mu sakit taruh ni, Tuhan uji aku dua kali ganda dengan mu. Kalau kita buat misal mudah-mudah nak wigama, kita sakit kaki, misalnya sakit kaki nak tak boleh bergaduh, Nabi dua kali ganda. Kalau kita sakit gigi nak tidur tak boleh, Nabi dua kali ganda. Kalau kita demai pelu terkekai selok pergi mama, Nabi dua kali ganda. Nak royak kata Nabi ni diuji oleh Allah SWT. Padahal dia tu kekasih. Orang Tuhan saya, kekasih Allah. Tapi dua kali ganda Nabi terima uji pada Allah SWT berbanding dengan kita. Nak ayat kata berat. Tapi segala ujian, segala risiko, segala rintangan, segala halangan, adakah membuatkan Nabi kita berhenti berdakwah? Tak. Adakah membuat Nabi kita membenci kepada rakyat dia? Tak. Adakah Nabi kita membenci pada umat dia? Tak. Adakah Nabi membalas dendam kepada umat dia? Tak. Tak berlaku. Bahkan semakin cinta, bahkan semakin sayang. Tu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai itulah tiga, kalau kita tengok, kalau kita baca dalam kitab, tiga misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengajarkan kita. Bagi guru-guru patut baca, bagi guru-guru patut baca. Tiga misi dakwah Rasulullah, masya-Allah. Kita dah hari ni nak boleh buat ke tak tahu. Sehingga ada satu kajian daripada seorang profesor, seorang doktor daripada universiti di Eropah. Bukan orang Islam ni, bukan Islam. Profesor ni kaji tu baik lagu mana? Nama dia James. Kalau tak silap saya, James E. Royster. Dia kaji, dia kata selama kajian dia ni, apa yang temu dengan Rasulullah, apa yang temu sifat Rasulullah, bahawa segala pengucapan Rasulullah adalah kebenaran dan Nabi pergi buat sungguh apa dia kecek. So hok dia temu. Dan juga yang kedua dia temu, tidak ada seorang murabi, tidak ada seorang pendidik, tidak ada seorang pendakwah yang akhlak dan juga sifatnya terpuji baik daripada dia kena, dan juga sebelum kelahiran Nabi, dan juga selepas wafat Nabi, tak ada. Seumpama Muhammad bin Abdullah, dia kata. Itu akhlak Rasulullah yang dicontohi kepada kita, umat dia sebagai umat akhir zaman. Jauh dengan kita lah ni. Kita lah ni pergi mengajar, dah lagi mengajar tengah hari dah, nak mau tahu masa dia dah. Pergi mengajar tadika masuk ke 7:30, kita pergi pukul 8. Kelik gaduh-gaduh gonyos kerak di tangan. Mana kok tu, mana kok ni, halih lemu lagi kok tengah jalan, ham kok tu, kok ni, banyak perkara. Gi mengajar panah-panah, mandi-mandi panah-panah, peluh tak ada lagi ke mandi. Kalau temu budak, hajar budak tak reti, itu sudah dah. Goyak sekali budak tak faham, tak apa lagi. Goyak 2 kali budak tak faham, tak apa lagi. Goyak 3 kali budak tak faham, apa kita kata? Hamak klik. Pengurusi kata hamak klik. Jauh sifat pendidik kita dengan sifat Rasulullah sebagai seorang pendidik. Berapa orang guru-guru dia ini, semakin budak tak pandai semakin mencintai, semakin budak payah reti semakin sayang, semakin budak tak jurus semakin rasa nak bimbing. Berapa orang? Hok mana pandai, hok tu lah kita kasih. Hok mana juru, hok tu lah kita sayang. Salah tak? Tak salah. Memang apabila kita juru, apabila kita pandai, kita dicintai dan juga kita dikasih. Begitu juga dengan kita sebagai seorang guru. Budak mana pandai kita sayang, budak mana
juruh kita cinta. Tak salah, tapi apa nasib mereka-mereka yang tak seumpama budak yang cerdik? Apa nasib-nasib adik-adik yang tak seumpama, tak seperti budak-budak yang juruh? Mereka bukan nak tertanya, adik nak tak juruh? Tak ada, no. Sebab tu Rasulullah tidak pernah membenci kepada mereka yang bermaksiat. Sebab itu Rasulullah tidak pernah mengupak, tidak pernah mendendam, tidak pernah merasa iri hati, tidak pernah merasa kecewa kepada mereka-mereka yang ada sifat-sifat tak comel, sehingga orang nak bunuh dia lagi pun dia tak berdendam. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sifat yang patut kita contohi. Satu sifat yang patut kita ingat, satu sifat yang patut kita taulah dan ni. Kerana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuhan kata, Nabi beranak, Nabi diutus ke atas dunia ni rahmat bagi sekalian alam. Bukan rahmat bagi kita saja, sekalian alam. Bagi manusia, manusia bagi dua pula dah. Bagi manusia mukmin dan manusia yang kufur. Bagi jin, bagi apa lagi? Bagi binatang dan semua tumbuh-tumbuhan menjadi rahmat. Bukan kodak manusia saja, bukan kodak orang mukmin saja. Semua sekira alam ni, panggil semua ni adalah sebagai satu rahmat, rahmatan lil alamin. Kerana Nabi kita mari itulah gapo? Pau kayu jadi lembu kubah jadi manusia, apatah lagi manusia jadi jin juga jadi semua tu selamat belaka, sekira di bawah perundangan dan juga sekira di bawah hukum Islam. Tu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ni sudah masyarakat yang timur yang Allah bakitkan Rasulullah tu bukan kata budak-budak saja. Ada orang tua, ada tino, lepas tu mabuk lagi, tak tipu lagi. Tapi dengan bijaksana Rasulullah boleh menguruhkan masyarakat. Sobarnya Rasulullah. Maksudnya nanti kita nyamus lagi. Kita nanti nyamus lagi. Kita nyamus lagi untuk apa kah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kira kepada posu tu. Dia kepada posu untuk nyambung apakah sifat Rasulullah yang boleh menghadapi manusia yang seolah kata manusia gila. Masa tu manusia gila ataupun boleh kita katakan manusia binatang. Kau masa bakitnya Rasulullah. Apakah kenapa Rasulullah boleh lawan demo tu hingga Islam sapa kepada kita hari ini? Apakah di antaranya sifat-sifat yang ada pada Rasulullah tu kira kepada posu roh yang kedua sebentar lagi. Kita mari pada email basic kita ni. Jadi kita pun kena basic kita ni kerja banyak. Panggil kata kerja dia ni untuk masyarakat. Di atas majlis satu kerja dan juga satu WT email dalam daerah Merang ni rasanya banyak puluh masjid kan juga. Dan juga makmum sendiri di stand Jabal Lima tu beratus-ratus buah umuh dalam duduk sini ni. WT email duduk sini ni. Pengajaran daripada Rasulullah apa ke yang jadi contoh yang boleh email boleh menghadapi masyarakat dalam tiga-tiga panggil tu. Hak saya tahunya 3 nati yang besar-besar yang email kita dorak picop ni. Atas majlis tu kena ku masjid hingga dekat-dekat dengan 700 masjid yang ada dalam wilayah Jalan. 700 dekat-dekat dengan 700 lebih rasa lu tak silap. 900 lebih 900 orang email. 900 orang tu bilan, 900 orang tu kotek, 12 orang suti masjid ku dengan 900 pula. Jadi lagu mana? Duk pusing, duk kira, duk buat. Sudah dia majlis kelik rumah, makmum rumah. Lepas pada makmum rumah tu kena kata email dalam daerah Merang pula. Contoh yang tauladan yang dapat email kita ambil daripada Rasulullah hingga sampai tegak pada hari ini ni. Kau tanya umur lu, berapa umur ni? Kita nampak senyum setiap kali saya jumpa ni.
senyum apakah yang ambil daripada Rasulullah hingga siapa boleh duduk pada hari ini dapat mengatur dan menyusun. Silakan kepada TB kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali kita banyak bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ada sambut Maulidun Nabi. Tapi dia mau setengah-setengah kata, oh mana dia buat sebut Maulidun Nabi lagi, dia lama dah. Lepas lama dah, ngiga dah apa. Ngiga sekarang dah boleh tidur belakang dah. Ini nak tunjuk kata, sambut Maulidun Rasul ni, tidak ada masa yang tertentu. Kalau ni kita kena faham molek. Orang dulu sebut kata buat molek, bulan Rabiul Awal. Tapi lo ni lepas lama dah. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadul Awal, Jamadul Akhir, mari Rajab dah. 3 bulan dah. Lepas tu email sini ngiga apa? Buat molek malam ni. Tak mau tu email lagi tu. Ning lah tu email nak tunjuk kata, masa Allah kita nak ingat hari beranak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup kita. Tak ada tak. Rak ingat masa mana, banyak mana lah. Takutlah kita tak rak ingat. Patu benda ning adalah satu benda yang paling besar sekali yang kena tanam dalam jiwa kita selaku ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanya saya nak kecek hawa tapi pengurusi kita mai dia tanya lalu dah. Tak ada tok. Tak ada itu tak apalah. Nah, yang mana pengurusi kita tanya kepada saya, yang kata kerja banyak setara nimo ni doaklah mana. Kalau kita nak banding kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak lagi sikit ya. Hak kita dah buat di hari ni, kalau kita temu Nabi malu lagi kita nak kerja. Hak kita kerja, noyak kata kita disambung dan saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat apa weh? Buat apa boleh saya kata sikit lagi? Kerana kita hari ni kita kena mengaku katanya cara hidup kita ni, kita ambil penting masalah hidup kita lebih besar daripada penting hidup orang lain. Ada pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tengok tentang Nabi kerja, Nabi teriak pun Nabi tak biasa teriak untuk dia sendiri dan tak pernah teriak untuk keluarga dia. Tapi ni Nabi teriak basah janggut-janggut untuk siapa weh? Tahu kedak buat kita ni. Berkali-kali Nabi jatuh air mata. Berkali-kali Nabi menangis. Nabi tak boleh nak tidur. Waktu malam yang kita nak tidur sedap, Nabi tak boleh tidur. Tanya Nabi tak boleh tidur buku apa? Kita tak pernah biasa tanya ni. Kita tak biasa tanya ni. Bukan Nabi tak cenderung tidur tak. Nabi cenderung tidur, tapi tak boleh nak tidur, tak boleh pejam mata, dok fikir buku ummah. Fikir buku ummah. Nabi tak nak fikir dia sendiri. Nabi tak pernah dok kira katanya nak tidur sedap lagu mana. Nabi tak pernah fikir katanya nak makan sedap lagu mana. Nabi tak pernah tengok keluarga dia makan gapo, tapi dia tanya bagaimana ummah dia. Tu waktu Nabi duk segar, duk gagah. Sehingga waktu Nabi dekat-dekat nak wafat, kita berakhlak pada Nabi, kita kata wafat. Kalau kecek biasa kapur kita, Nabi dekat-dekat nak mati.
Dekat-dekat Nabi nak mati pun Nabi dah bercara hak apa lagi. Siapa boleh goyak sini kita pergi tujeng maksudnya. Tapi tak ada beli dah mula. Dah. Nabi dah cara hak apa lagi dekat nak mati dah. Kalau kita dekat nak mati, dia panggil Allah mari dekat. Panggil apa dia? Mek nak mari dekat nak, loh mari. Dekat aku ni. Apa? Aku nak besar mu sikit. Dah. Tanah benar 2 keping ni, hak mung nah loh nah. Batu umur 2 ten ni, hak nak. Jangan dok balah dah. Dok besar tanah. Dok besar tanah lagi dekat nak mati dah. Nabi dekat nak mati, waktu Jibril tua mari. Waktu malaikat maut tua mari. Nabi tanya, malaikat maut, mana Jibril? Jibril dok mana? Boleh lari ni waktu aku nak mati, tak ada ni. Jawab malaikat maut, Jibril ada tapi tak berani turun mari, tak beraninya, tak tahan nak tengok. Waktu yang mung dicabut oleh malaikat maut, sakratul maut bagi. Tak berani nak tengok Jibril. Sianya pada Nabi kesakitan sakratul maut. Allah, Nabi sakit gitu lalu ni buku mati ni. Kita tak pernah kecek mana buku mati. Dah, lah ni dah nampak rawang mata ni. Siapa boleh tujeng? Siapa boleh apa dia? Misi air. Dah, abang je basuh. Siapa boleh kipas ni? Dah nampak ni kita. Sampai itulah hari ni kita mai kenal sungguh-sungguh sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munasabah daripada Maulidun Nabi kita ni. Waktu Nabi nak mati pun, dia tanya Jibril, panggil Jibril mari. Mari duduk dekat aku ni. Maka bila Jibril mari, Nabi tanya lana, cara ringkasnya. Tanya tama, ya Jibril, cuba meroyak kat aku sikit. Lepas pada aku mati ni, aku wafat ni, gapo kelebihan Allah Ta'ala wi pada aku? Maka Jibril jawab, ya Habib Allah, kekasih Allah. Tasabi melah loning setiap lapis langit, mek pada langit pertama 2 sampai 7 lapis langit ni, duk tunggu-tunggu roh yang mulia. Nabi kata kita tak dengar tu. Tak sah goyak. Aku pun tak sah goyak. Mugoyak gapo kelebihan yang Allah Ta'ala duk cedek kepada umat aku. Allahu Akbar. Nabi kasih sungguh pada umatnya. Ni hijau Nabi. Nah, kalau gitu saya sendiri pun, daripada soalan, nak kejap soalan dah ni, nak kejap banyak alih tanya, tak mau yang tak jawab pula. Dia kata saya majlis, saya sendiri duk ambil gapo kata hak Nabi. Cuba-cuba kita ambil iaitu dalam hidup kita ni, tak ada pun kita kena fikir ummah, kita kena fikir hak orang lebih besar pada hak kita. Bila kita fikir hak orang lebih pada besar pada hak kita, semua hijau-hijau yang untuk orang ramai kita dapat buat benda tu. Kita boleh tinggal. Dah kepentingan hak kita kata untuk ummah. Ni hijau Nabi. Dah, kalau itu hak majlis sendiri pun dah bercara hak masjid. Hak masjid, hak tu imam. Buat apa tu? Nak sambung pesaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, majlis nak cara hak masjid. Dalam jalan ni 500 ni belah masjid. Dah. Taning 900 lebih. Benar tali berapa saya ingat. 700 lebih. Jalan ni 500 lebih. Dah, kalau itu kita susungnya yang pertama kali kita mesyuarat Tok-Imam. Kalau Tok-Imam ni sebagai wakil pada majlis, majlis ni sebagai tanggungjawab di atas nawi madak-madak untuk berjalan apa yang dihijau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kita tanya, masalah kita nak lahano di kita ni nawi manfaat kepada orang
lebih pada diri kita sendiri. Sebagai kita ambil satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita akan dengar belakang hadis ni. Dah. Gapo we? La yu'minu ahadukum, tidak beriman oleh seorang kamu. Allah, Nabi mereka cek duk gantung, duk heret dengan iman. Sabit tu yang pertama kali, orang yang nak terima kasih dalam hidup kita, orang yang nak berasa kasih dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sanggup gerbang diri dia, harta dia, masa dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala, supaya Nabi dak gerbang. Bila dia sudah jadi orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah gapo sahaja yang nak lebih baik dalam hidup kita ni, banyak dalam Quran sendiri pun ya sebut ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Ada banyak ayat tu. Orang yang beriman, orang yang beriman. Hanak suruh, hanak larang, banyak ayat mari datang bentuk panggil orang yang beriman. Sebab itu iman ni penting sekali. Yang nak selesaikan masalah kita, yang nak bawa pada kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal dah ni Nabi teriak kerana kita, Nabi buat kerana kita. Kalau kita tengok, Nabi ni orang yang Allah Ta'ala pilih. Segala doa, bila Nabi berdoa, Allah Ta'ala terima. Sehengganya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hamak dia tu baik dalam syurga. Menyebabkan sikit hamak weh. Kalau halau tu bahasa sikit dah. Tak ada bahasa apa dia bekai no. Hamak tu baik pada syurga. Bila tu baik pada syurga, Nabi Adam ni baru dia berasa kata salah, terlupa dia ingat balik dah kita ni. Jangan buat kedebel sangat. Dah duk berasa hebat, duk berasa kita ni ahli syurga, duk berasa kena belaka. Dak, buat kita ni banyak dosa belaka ni. Hak mula-mula sekali, wi khabar kata kita ni banyak dosa. Nabi Adam alaihissalam, ikut lain sikit dah ni. Nabi Adam alaihissalam, dia boleh tengok dah syurga, boleh rasa dah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syurga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wi satu ujian sekarang yo. Larang tak saya makan, tak saya hampir pada satu pokok kayu namanya pohon khuldi. Wala taqraba hazihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Dalam Quran baca tak weh buat kita Quran ni. Banyak rahmat dalam Quran, lebih lagi learning ning. Orang yang bukan agama Islam, pakak mari nak tengok, nak baca Quran belaka dah. Pakak mari nak tengok tikah laku Nabi belaka dah. Sehengganya apa sahaja yang berlaku oleh Nabi, hak Nabi buat, makan dengan tangan punya kaji dah. Kita ada wasang debel lagi kita sudu. Hak debel lagi tengah ngaji ngapa sudu Cina, ambo nak tunjuk kita Cina tik kita pun. Ya gleweng cocok hidung-hidung. Nak tunjuk kata Cina, hak debel kali tangi. Learning tengok Tuhan tunjuk saya. Tunjuk penyakit. Allahu Akbar, kecek jadi banyak. Oi, heret kau tu tak ada sekarang habuk. Dah, kalau kecehan ni lu. Nabi ada Tuhan lari sekarang ya. Pohon khuldi. Sedangkan dalam syurga penuh dengan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga tu. Tapi dengan bijaksana syaitan dan masa Allah dena setan terhadap kita, dia cari jalan juga
Nawaklah mana Nabi ada pok kita tu baik dalam syurga boleh juga. Pak kita perih semaya subuh pun lama-lama sekali. Mengatik kau luar benar. Dah. Pak kok mana setan tak dekat dengan kita. Ni hari ni kata ada rawang, mari kedak buat kita ni. Oh ya sungguh Mari kedak tak ada rawang ni. Mari. Wi berani gitu. Wi mengaku gitu sungguh. Tapi kita pusing niat semula. Kita mari malam ni bukan nak rawang dak, nak baki kita, nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rawang ni tak lama kali kita pergi dia. Tapi bila kita pergi sunnah, benar Nabi buat, kita boleh senang selama-lama nikmat yang Allah Ta'ala akan sedia kita, iaitu orang ikut sunnah perbuatan yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya nak ayat kata, syaitan ni bijak. Turun mari, hamba turun mari. Bila hamba turun mari, baru Nabi ada khabar. Bawa khabar apa? Nabi ada segera lalu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Tobat selalu. Sampai itulah contoh dua. Kita ingat Maulana, contoh hidup kita ni orang mula-mula buat salah dua contoh besar-besar kali. Contoh yang pertama, orang buat salah dengan Allah Ta'ala, iaitu syaitan. Hak ning kita jangan tiru sama sekali. Syaitan ni buat salah dah, dia tak ngaku kata salah pula, dia tak sebeki, bahkan yang heret orang, dia buat salah pula. Hak ning Tuhan laknat sampai hari kiamat. Jaga molek nah, kita ni ada salah ni. Yang kedua, salah yang Allah Ta'ala kasih, iaitu salah yang merupa Nabi Adam alaihi salam. Salah dia pak, dia khabar, dia taubat dengan Allah selalu. Rabbana zalamna, ya Allah ya Tuhan kami, aku zalim ya Allah. Aku buat nyanyi diri aku sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau mu tak apaku ya Allah, lanakuna minal khasirin, nanti aku jadi orang rugi ya Allah. Teriak depan Allah. Tapi ada satu hadis, nah belum daripada dia nak berdoa ni Tuhan ajar dia juga, dia tawassul dengan Nabi. Ni no yang atas hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa, ya Allah, mu apalah kepada aku ni kesalahan aku berkat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Tuhan tanya, "Hei Adam, tengok Nabi Adam taruh boleh kecek dengan Tuhan sendiri pun, dia ambil barakah dengan Nabi juga. Pak kita ni buat kedai lah mana lalu? Tak mau selawat pada Nabi. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haraplah maapolah dosaku ya Allah." Taruh Nabi Adam. Allah Ta'ala tanya, "Hei Adam, lagu mana boleh sebut Muhammad? Padahal mu orang pertama ni. Mu tahu mana kata Muhammad ada ni? Boleh mu sebut nama dia? Dan mu tahu mana aku kasih pada dia?" Jawab Nabi Adam alaihissalam, "Ya Allah, aku tengok di atas loh dan mahfuz mu tulis, ada tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalulah mu tak kasih orang ni, tentu sekali mu tak tertulis di bawah la ilaha illallah." Maka Allah Ta'ala kata benar. Ni nak kata Nabi kita Muhammad ni mulia sungguh. Orang yang Allah Ta'ala kasih sungguh. Sehingga kita hari esok pun, hak Nabi royak tak apa kelebihan aku ya Jibril. Waktu Nabi nak mati, maka akhir sekali Jibril jawab karena Nabi tanya masalah ummah. Nabi katalah hana, Jibril katalah hana, ya Habiballah, hei kekasih Allah, mu tak usah bimbang. Syurga Allah selama mana umatmu tak masuk, orang lain tak boleh masuk syurga. Ni lebihnya kita. Sebab itulah kita malam ni dah kita azam, kita nak sambung
Kija Nabi. Kija Nabi ni walah no weh. Gapo kija Nabi? Gerbeh. Kija Nabi gerbeh. Sia salat. Ni kita dak buat ni jalan dah ni. Tok email tak ada boleh perkara kali ni mai dak buat tadi ni. 2 hari 2 malam. Tapi pengorbanan tujuannya supaya masyarakat kita berpadu, supaya masyarakat kita dapat ilmu, supaya masyarakat kita boleh ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni gerbang. Dalam gerbang pula, dalam Islam ni gerbang apa kata? Yang pertama Allah Taala sebut dalam bab gerbang bab siasalat ni, hak nak bawa kepada kejayaan sungguhnya, nak bawa bina ummah sungguhnya, iaitu kena gerbang harta wi banyak. Tuhan sebut bab harta wi bab gerbang. Sahabat-sahabat gerbang apa sih? Harta. Habis buku harta. Nabi sendiri, siapa kata Nabi orang sesak? Bukan Nabi sesak, Nabi kaya. Tapi harta kekayaan Nabi wi siapa? Wi kepada ummah dia belaka. Wi pada sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Dah pengorbanan yang tinggi. Nabi sendiri, sahabat-sahabat berlagu tu juga. Habis Abu Bakar As-Siddiq, tok tua Nabi. Tok tua Nabi. Berapa minit ni? 5 minit lagi dah. Tok tua Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Kita dengar sejarah Abu Bakar ni adalah orang yang kaya. Dah itu, kaya. Tapi waktu mati dia, nak ambil kain kapal tubuh dia tak cukup. Tanya harta yang gimana weh? Harta yang gimana? Dok pergi beli terasak agak mahal ke? Dok pergi beli wak umum besar ke? Dok beli kereta jihad molek-molek ke? Dok pergi calon situ calon sini ke? Ni dok ayah kita belakang ni. Bukan Nabi nah. Hak kita ni, harta kita habis tu, habis buat ni. Nabi dak habis untuk ummah. Abu Bakar untuk ummah. Habis. Allahu Akbar. Kita orang Tino ni banyak lah ni. We jadi sebuah Khadijah we. Khadijah lagu mana Khadijah? Kena kedak kena nama saja yang ni buat kita ni. Dia kena Siti Khadijah. Oi, Siti Khadijah ni dah Nabi kasih sekali Siti Khadijah. Sebelum daripada Khadijah mati, Nabi tak ada bini, tak ada koya orang lain sikit abu. Lepas tu Khadijah umur berapa weh? Tekah dengan Nabi 15 tahun. 15 tahun Khadijah. Tapi waktunya Khadijah nak mati, duk tak riba Nabi. Sehingga Nabi jatuh air mata, jatuh di atas Khadijah, tak pipi Khadijah. Khadijah kejut. Maka Khadijah jawablah ana weh. Ya Rasulullah, nak mati dah Khadijah. Ya Rasulullah, gapo lagi mu tak puas atasku? Sebagai aku seorang isterimu ya Rasulullah, mu tak puas gapo lagi boleh teriak aku ni? Aku buat salah gapo lagi dengan mu? Kalau kita boleh jadi Khadijah belakang apa tak gimana dah. Dah kau yak tak hari ni lagi tidur dia nak klik mai perak kabar cokoh klik. Kita kena jadi penawar. Dah. Bila Khadijah tanyalah tu, Nabi jawab ana, tidak Khadijah, yang ku jatuh air mata ni, aku berasa duka cita di atas hatiku yang mana menggerebek hartamu dirimu untuk aku, tetapi aku tak boleh badah gapo lagi padamu. Allahu Akbar. Nabi. Patut Khadijah jawablah no, ya Rasulullah, muntasah bahasa duka cita lah, muntasah bahasa serabut lah benda tu. Bahkan kalulah mu masih berhajat lagi untuk nak bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala, tak cukup lagi lepas pada tani aku ni, bila habis badai-badai aku membek tulai-tulai aku pula buat pedai pula. Masya Allah, pengorbanan ni no yata kita ni duk kaca dengar sejarah Nabi-Nabi ni, kita nak jadi orang yang gerbang.
Dah orang yang gerbecit asawi tinggi. Bila sebut kata hak tengah, hak ummah, kita berasa lebih besar pada hak kita lagi. Sampai itu Nabi kata la yu'minu ahadukum. Dok kait iman kita tidak beriman soal kamu hatta yuhibba li akhi sehingga mung kasih pada saudara mung ma yuhibbu li nafsi supo dengan mung kasih dirimu sendiri. Kita koyak tengoklah. Ni dok kalau wak buffet. Saya dah tengok dah, saya biasa wak buffet. Wak buffet ni dah. Kita cedek orang 20 orang, cedek 40 orang dah. Tapi 15 orang masuk mula-mula, tinggal lagi 20 orang tak boleh makan lagi. Berapa tu? Hak mula baik masuk tu dah. Penuh pinggan jatuh belah-belah. Takut tak cukup makan. Ning no yang kata kita ni penting masalah diri kita sendiri. Tu buku makan baru. Tak ada buku duit lagi. Sampai itulah hari ni masyarakat kita yang kita kata Islam agama yang baik, Islam agama yang molek, Islam yang bawa kita kejayaan yang sebenar. Tapi pada hakikat sungguh kejayaan semua adalah contoh daripada Rasulullah. Tapi kita ambil gapo gatik. Kita ambil gapo gatik. Hari ini lebih lagi akhir zaman, orang penting masalah waktu orang bagi. Penting masalah kebenaran. Tewah. Bila tewah, sifat kasih tak bagi. Sampai itulah kita hari ini mudah dengan apa dia, dengan munasabah kita sambut oleh Maulidun Nabi, kita tanilah sifat kasih sayang di antara kita. Dan yang penting sekali kita besar masalah sifat pengerban. Ning adalah jalan susunnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerbe harta kita baru gerbe diri kita. Dah. Diri kita gerbe harta baru kita gerbe diri kita. Insya-Allah dah kita akan jadi orang yang berjaya dah, orang yang dapat ketenangan, kesenangan hak sebenar dan kejayaan yang sebenar dunia dan di akhirat. Maka rai bertamu cukup dulu. Nah, kita akan sambung pada rai kedua pula insya-Allah. Ini adalah sebagai pusingan pertama daripada email basic kita. Rasanya di sini ni nampaknya Khadijah berlaku yang ada dapen ini. Sini kelubung, sini kelubung. Jadi nampak Khadijah berlaku. Hal lagi ke mana? Mudah-mudahan kita menjadi Khadijah. Semoga kita dapat bantukan masyarakat. Baiklah, dari kupasan daripada email kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kira, dia hitung benda kecil-kecil sekali. Kita ni pisah dok kira benda besar-besar hingga terlupanya benda kecil-kecil. Benda halu-halu. Dalam sejarah banyaknya berlaku benda-benda yang halu-halu. Dapat benar benda yang besar-besar. Yang mana Ustaz Poksu kita koyak saat ni. Sewaktunya lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tentera bergajah untuk mari nak merutuh, mari nak ambil Kaabah. Tentera gajah Allah ngagapo? Allah ngaburung ya. Allah ngabena halu-halu. Kita di hari ni kita rasanya kita yang boleh tak seni, yang kita duduk dengan lagu ni benda halu-halu ada dalam hati kita. Benda yang halu-halu yang kecil yang buat rumah tangga kita tak seni. Kita duduk dalam kampung berasa tak sedap. Pergi kedai kopi berasa tak kena. Ada benda yang halu-halu yang duk kaca hati kita. Cuba kita fikir, cuba kita kira molek gapo yang ada dalam hati kita. Sebab benda tu akan hancurkan kita, hancur rumah tangga kita dan juga hancur kampung kita. Ini adalah susun ni yang disusunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan lagi bos 15 minit kerana masa tu nampak orang bawah ni tengah-tengah tu aku dok nak tujeng. Agak nak tunggu ni pukul 11 ngatuk esok nak ngetel lagi. Hari ni hujan turun basah habis lah padi-padi tu.
Ada benih ngetes malam tak ada wak kelek lagi. Malam ni jauh celek mata nak tunggu tujeng. Bila nak berhenti lagi? Padi pun patah habis dah. Lati duk ngepek. Kebaik kau ni buat padi saja ni. Rasa-rasa ni. Balah posu 15 minit. Jadi kita ambil pengajari hak posu. Yang posu bagi tahu kata Rasulullah dibakit di tengah-tengah orang hak tak reti. Orang hak jahiliyah. Kalau kita mari kira lah ni pun rumah kampung kita, suasana kadang kita ni nak meh-meh. Pasal sangat nak meh-meh dah lah ni posu ni. Tak reti. Mabuk. Oyak mo saya ni, oyak mo saya Kaposta Kayang Telaga Sembilan tu. Tak reti mabuk hak sengah-sengah tu kok bawa mutu ciko hero nak co pok yo. Gi beli air kok, gi beli tu, gi beli ni. Co. Kita ngak ke zaman dulu ada juga, tapi zaman dulu tak co. Lah ni nampak panggil kata nak seakan-akan benda tu berlaku daripada zaman Rasulullah hingga sampai kita hari ni kembali kelik semula. Dulu hari tu pun co juga. Orang kafir, Quraisy tu co juga pada Rasulullah ni. Aku nak lawan bung ni. Aku tak jauh Allah ngamu ni. Siapa boleh higat Rasulullah? Siapa boleh bunuh Rasulullah? Aku nak upah sebanyak ni ni. Kafir Quraisy dulu tu co siapa tengok tu juga. Lah ni setengah tak email. Kalau ngepek puak-puak tak kena kok cabut tayar mutu tak email. Nampak nak semeh. Bagaimana kau posu sifat Rasulullah yang boleh bawa amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala berlawan dengan masalah tu, masalah ni hingga dapat Islam, dapat bertegak siapa dia kata ini sifat apakah yang Rasulullah bawa benda tu. Terima kasih posu untuk 15 minit. Ya, sekali lagi terima kasih pada Tuan Pengurusi. Baik. Kita selalu dengar tapi jarang kita panggil praktik. Nah, yang mana satu ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sapake ayat ni nak royak kata pesan kepada kita bagi kita umat yang mengaku menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku mengaku diri kita ni sebagai pendakwah. Ayat ni pesan pada kita seru dakwah royak kok kepada jalan Tuhan tu bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan juga pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan juga teguh bantah dengan kata-kata yang cara-cara yang baik. Ni orang panggil satu pengajaran bagi kita untuk berdakwah, pengajaran bagi kita untuk mendidik, pengajaran bagi kita untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kisah yang saya ingin kongsi bersama dengan ibu-ibu, ayah-ayah pada malam ni. Satu kisah yang berlaku pada seorang raja, yakni bernama Sultan Al-Murad bin Muhammad. Ayah kepada Sultan Muhammad yang mana kita kenal Sultan Muhammad Al-Fatih. Ayah Sultan Muhammad Al-Fatih ni bernama Sultan Murad bin Muhammad. Muhammad bin Murad bin Muhammad. Muhammad apa ni? Sultan Murad ni pada satu hari dia pergi jalan kampung. Setelah jalan temunya dengan satu mayat, yang tepi mayat ada satu botol, ada satu jebur minuman kerah ataupun dipanggil dengan jebur arak. Mayat duk guling dalam kampung, orang duk lalu lalang tak ada siapa dia pada. Lalu tu Sultan Murad tanya, orang tak kenal kata ya raja. Ya zaman dulu ya tak pelik, Facebook tak ada. Raja duk denung mana lagu mana rupa raja tak tahu. Orang tak kenal. Tiba-tiba dia kata, mayat dia ni, orang kampung kata, mayat dia ni tak ada kena pada. Sonyo berakhir minum arak, yang duanya berzina.
Lalu tu Sultan Murad kata, minum arak berzina pun dia ni Islam. Kena bercara, kena menguruh. Mana rumah dia? Kapung kata pucu tu, hujung lek tu. Sultan Murad dengan berapa-berapa orang saing-saing dia tu, bila saing tak ada bila pengawal, tak ada bila askar lagi ni. Kerana dia pergi tak orang kenal. Akak si Manyak ni pergi kepada rumah. Di rumah tu ada bini, ada isteri. Lalu tu Sultan Murad tanya Reno gini, lalu siapa kapung tak mau padu ni, kata berjudi lagi, minum arak lagi ni Reno gini lalu. Bini dia kata, tak rok nak royak dah. Tak rok nak royak dah ayah. Bini dia tak kenal juga atas raja. Tak rok nak royak kat mana? Setiap hari dia kata apa dia ni semasa hidup, ambil duit di rumah, pergi di bilik. Kenapa bilik? Bukan bilik tidur rumah kita tu. Bilik, istilah bilik di hotel. Tempat orang duk jual tubuh tu. Setiap hari apa dia pergi di hotel, kelik pada hotel beli arak, buat kelik. Tiap hari pergi di hotel, kelik tubik di hotel beli arak, buat kelik. Lah tu lah kehidupan yo siapa yo mati, tak rok nak royak yo tak yo. Murad tanya, pergi di hotel buat gapo? Bini dia kata setiap hari dia ambil duit, dia pergi hotel, dia tengok tino mana jangok-jangok, dia bayar 10 orang. Berapa 10 orang ni? 10,000, bayar 10,000, hambak klik. Turun pada hotel beli arak 10 jebol, wi pada dengan duit 10 jebol. Duit banyak sikit beli 20 jebol. Beli arak 20 jebol, klik lepas tepi jalan. Alasan apa? Setiap hari dia boleh menyelamatkan orang daripada berzina, 10 orang. Dan gok orang minum arak 10 orang ataupun 20 orang. Beli arak tu jual tak sewa orang minum arak. 10 jebol dah tadi dia lucu dah 10 orang. 10 orang tina bilik dia bayar, lucu dah 10 orang jatuh berzina gitu. Cara dia untuk mengelakkan manusia daripada bermaksiat kepada Allah SWT. Sebab itulah dengan untuk berdakwah dan juga untuk menggalakkan manusia kepada Allah, bukan dengan satu cara. Bukan dengan satu cara. Degok metode ni lah, cara ni lah, strategi ni lah diguna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ke satu hari Sofyan belum masuk Islam, bertemu dengan seorang raja yang bernama Heraklius, juga bukan Islam. Raja tu tanya, "Ya Sofyan, lagu mana sifat Muhammad?" Sofyan kata, "Muhammad ni duk hajai, suruh orang semaya, suruh jaga orang tino, suruh jaga budak, suruh jaga maruah orang, suruh beradab dengan ibu bapa." Lalu tu Raja Heraklius kata, "Kalau gitu agama Muhammad adalah agama yang benar." Padahal bukan Islam lagi tu. Tengok ajaran yo, tahu dah raja tu tahu dah kata ni adalah ajaran agama yang benar. Berdasar kedua cerita saat ni, apa yang saya ingin kongsi berkenaan dengan soalan pengusi tadi, dicelah kelam kabut, dicelah manusia jahiliah, dicelah manusia kamu, anak tino dia sendiri, kita dah hari ni tak sejahat-jahat manusia. Mikir juga dah. Mikir juga nak kamu, anak tino. Zaman dulu biasa anak tino kamu, anak tino kamu. Kerana apa? Menjatuhkan maruah keluarga. Tapi akhir-akhir ni kalau kita tengok segala kejahatan yang timbul masa jahiliah dulu, segalanya dilakukan pada umat kita lah ni. Terus kita tengok umat jahiliah dulu bunuh anak tino. Kerana malu, kita lah ni bunuh anak tino, bunuh anak jatuh. Dua bunuh. Jahiliah dulu bunuh anak tino saja ya. Kita anak jatuh bunuh, anak tino bunuh. Tahau kau dalam jamai, tahau kau dalam hutan, tahau kau tu, tahau kau ni. Lebih pada jahiliah dulu lagi. Gapo jahiliah dulu tak buat? Jahiliah dulu minum arak, di rumah tu payah-payah arak. Kita lah ni pok ngak nak rebuh atas rumah sendiri. Lebih pada jahiliah dulu lagi. Jahiliah dulu binimu ni bini aku, binimu buahmu cerah, aku beli. Jahiliah dulu, kita lah ni tak tahu bini siapa, tak tahu laki siapa, duk kelomok pok, tak tahu anak siapa, tino jatuh, tak dok batasan langsung. Lebih pada jahiliah lagi. Nak ayat atas segala peristiwa yang berlaku pada jahiliah dulu,
penuh atas kita lah ni umat akhir zaman. No ayat kata berat. Tapi di celah tu lahirnya Muhammad bin Abdullah membawa utusan Allah, tapi diterima oleh masyarakat masa tu segolongan masyarakat. Fok kerah tu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, fok kerah sehingga bersorak di Darun Nadwah untuk nak bunuh Rasulullah. Sorak nak bunuh Rasulullah. Ada lagi fok kerah. Tapi di kalangan orang miskin-miskin, di kalangan orang susah-susah, di kalangan orang sesak-sesak mula terima. Kerana gapo terima? Saja-saja terima ke dok? Saja-saja terima dok, dia terima dok. Mesti ada sesuatu benda yang menarik hati mereka pada masa tu. Tengok orang tak terima. Nabi terbelah bulai, nampak tergengai. Oh, ni Sahih Muhammad ni. Orang hok tak boleh terima. Orang hok tak, Tuhan tak wih daya. Mari tanya Muhammad amun lagu mana keadaan Sijil Aqsa. Nabi Muhammad royak. Oh, ni Sahih Muhammad ni. Segala sahih berlaku. Tapi di kalangan orang boleh terima, mestilah ada punca-punca dan juga sebab-sebab tertentu yang menarik hati selain pada hidayah Allah capok ke dalam hati. Satu gapo lu kita tengok. Satunya kesempurnaan Nabi Muhammad sebagai guru. Hak ni nombor satu. Segala sifat-sifat baik yang ada pada guru, segala sifat-sifat yang baik pada ibu, segala sifat-sifat baik yang ada pada ayah, semuanya kalau hipung atas dunia ni duk atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian ni telah pun dibuat. Ahli-ahli ilmuwan Islam sudah membuat kajian. Segala sifat yang ada, yang baik ada pada murabbi masa kita. Segala sifat yang baik ada pada guru, ada pada bapa masa kita. Semuanya ada atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nak ayat kita sebagai ibu dan juga kita sebagai ayah dan juga kita selaku sebagai seorang guru. Pokok kena bersifat yang baik. Nabi yang ada benda ni. Kesempurnaan sifat sebagai seorang guru. Mana menyintai orang, sayang orang, tak zalim orang, semua hajar orang, tak cemuh, tak lelah, tak apa semua. Yang kedua apa Nabi ada? Nabi Muhammad sebagai guru contoh tauladan. Sebab itulah orang terikat. Sebab itulah kita dah ini ayah-ayah, mak ada sini ni. Kita nak hajar anak berdasarkan kena contoh tauladan daripada kita yang baik. Kita dah ini suruh anak semaya, kita tak ada semaya lagi. Bebas semaya zuhur okey. Kita dak ulu kok dalam tawasa berah. Tengok jam pukul 2:30 dah. Kita pok. Bebas katuk tak orang murid ni, kita serah YouTube terusak. Contoh tauladan tak ada. Istilah Melayu kata, bagaimana acuan begitulah tepungnya. Bekas lagu mana tu, tepung lagu tu. Sebab tu kita nak mendidik anak baik, nak mendidik anak murid baik, harus mari pada contoh tauladan yang baik. Karena apa? Kata Imam Al-Ghazali, pelajar dan juga anak-anak tengok kepada isi cakap guru dia tu sikit je. Tapi penuh tengok ke atas kelakuan guru. Sebab benda ni ada pada Rasulullah lah, masyarakat masa tu mula boleh terima. Kita dah hari ni mek kelubur sekarang ni, suruh anak kelubur besar tak pakai sokmo mek Kita dah hari ni mek sendiri seluar tu boleh tukar dengan anak, suruh anak pakai bayar tak pakai sokmo. Kita dah ini ayah tak besok pergi sijik, suruh anak pergi keluar tak keluar sokmo. Kerana apa? Contoh tauladan tidak mari daripada kita, seperti mana yang diajar oleh Rasulullah. Nabi dia buat tu orang terikat dah. Sebab apa? Imam Ibn Taymiyah kata manusia bagi pada tiga. Manusia bagi pada tiga ni ya. Satu, orang nak kepada kebaikan dan juga mudah terima akal kebaikan. Orang ni orang bijak sana.
Yang kedua, dia kata orang yang nak kepada kebaikan dan juga suka pada kebaikan tapi tak suka amal. Hak ni yang kedua dia kata. Orang ni kita selalu kena nasihat hari-hari, kena nasihat. Ibnu Taimiyah kata, kena nasihat hari-hari. Dan juga yang tiga, hak ni parok ni. Yang tiga, orang yang tak suka kebaikan, tak terima kebaikan. Ni golongan orang yang tiga. Ibnu Taimiyah kata jangan tahu juga hak ni. Bahkan kita hajak berbincang secara baik. Kita hajak berbincang secara elok. Hajak muzakarah, hajak gapo secara baik. Tiga golongan manusia. Kita dah hari ni. Sebab tu lah kalau kita tengok pemuda jauh dengan sijik. Sebab tu lah kita tengok kaum ibu jauh pada sijik. Sebab tu lah kita tengok kaum bapak jauh pada tadika. Kerana apa? Kita sendiri yang menjauhkan mereka. Kita sendiri yang menjauhkan mereka. Kita mana? Kita orang-orang yang belajar. Kita orang yang ada ilmu. Sebab itulah ayah-ayah, ibu-ibu. Contoh teladan penting. Contoh teladan penting. Apa toh lagi contoh teladan kita dengan suami. Kita dengan suami anak tengok betul-betul. Penuh-penuh tem-tem masuk dalam otak. Ibu ingat. Ibu-ibu mama-mama dia saya nak pesan. Mudah-mudahan menjadi pengajaran bagi kita. Segala tingkah laku kita, segala perbuatan kita, segala kecepe kita dengan tok laki. Degok tok laki dengan kita, orang panggil penuh-penuh masuk dalam otak kita. Siapa dia kata? Imam Ghazali kata di atas kajian dia, baik daripada kandungnya lagi. Anak dengar, anak perhati, anak boh dalam memori. Sampai tu kalau anak tak pakai besar, tak usah pakai siapa bakal. Ni kau amung ni menurung bakal lek mana? Bakal lek aku tak ada. Dok kita. Tak ada bakal dok kita. Sebab tu kita dengan suami kita perlu hubungan yang baik. Kerana apa? Tu panggil sebagai satu metode. Panggil sebagai satu cara dah untuk nak mendidik anak kita kepada baik atau kepada tidak baik. Sampai retina ni berat weh. Orang jatuh tu hingga lagi. Hingga walaupun berat-berat pun hingga lagi tapi retina kena jaga benar. Sebab apa? Tiga golongan Tuhan tidak terima semaya. Ibu dengar. 2 minit gitu. 2 minit lagi. Ya. Sudah tu ni. Tiga golongan orang. Hak Tuhan tak terima semaya dengar mak dengar. Satunya orang betina yang membuat tok laki dia luka hati. Siapa bila? Hatta yarda. Siapa tok laki redha baru Tuhan terima. Semaya juga puak kita ni semaya lah. Tapi cik abai terluka hati. Tuhan tak terima semaya dah. Benda ni patut kita jaga. Kerana apa panggil segala hubungan apa dia panggil menjadi ikut teh kepada anak-anak kita. Sampai tu Nabi ni dia buat gapo-gapo dia tak kecek orang tengok dia tu pun berasa nak turut, berasa nak make jadi sebagai idola, berasa nak gapo, berasa nak ikut, berasa nak pakai, berasa nak tu Rasulullah. Kita ni masuk pasar kopi lagi pun. Mari dah datuk ni. Jauh beza. Oleh tu, sekat ni dulu. Mungkin sebentar lagi. 2 lagi sunati besar kiri. Jak ke 5 minit untuk 2 lagi ni. Tadi di akhir tadi kita ada sebagai pesan daripada setiap ahli panel kita. 5 minit sore. Balah di sini. Jadi dengar daripada Pak Suroyak ni, mari pertanyaan saya ni. Siapa hak salah? Budak tak ngaji. Saat ni Pak Suroyak kata hak mati apa nama ni? Hak beranak duk tahu dalam kain, duk tahu dalam lokal, hidup buku. Dulu kita dah ngaku isan kok nu. Lah ni siapa kok ni dah ni? Siapa kok umur kita dah. Kok hajar siapa tu kok ni dah. Duk tahu ikut si dah. Hak tu mati. Tak ada dosa. Alhamdulillah kita kata deh. Hak hidup. Hak duk dengan kita 5 tahun, 6 tahun. Hak ni kita rasanya bunuh hidup-hidup ni. Sekolah pun tak ada suruh ki. Kru gode pun hadu kru. Anak tak pergi ngaji Quran belak dia. Anak tak pergi sekolah ni bunuh hidup-hidup. Sampai ada satu pepatah kata sejahat-jahat manusia adalah orang tak suruh anak ngaji. Hak ni bunuh hidup-hidup. Siapa hak salah? So
Besar dah hidup dalam hutan hidup kono sejak tak mari tu email sakit kepala. Siapa hok salah? Budak warung hok salah ke? Tok email, tok kotek, tok bila makan sejak nayuk tok kemene, siapa hok salah? Mari bertanya apabila pok surga tu mari bertanya lepas tu dapat kena klik sini jawab pen ni deh. Kita nak cari siapa ni? Kita nak cari ni kata, ni boleh kata tok se kerana kita nak bawa amanah Muhammad, amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh tauladan yang baik. Kita nak buat lagu mana ni? Cubalah tu email kosi masalah ni sikit. Cuba kosi masalah ni sikit dia. Saya pun nak jawab tak boleh juga. Cubalah kosi masalah sikit. Siapakah untuk nak bedang masyarakat? Tanggungjawab siapa? Nak kita tah majlis. Tak nak pikul. Nak kita tah tu email sejai. 100 te buah umuh. Sebuah umuh 5 orang, 100 500 orang. Nak kita tah tu nebe, kerja becung pun tak ada cekak dah. Nak kita dengan ayuk kira ngop ramah pun tak ada dah. Lagu mana kah untuk kita nak bedang semua ni supaya kita dapat jalan mardatillah 15 minit pada tu email kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Arah yang kedua pula dah. Ayo dengar tak gini. Jadi yang pertama kali dah. Kita ni orang biasa tak terima salah. Kita tak sesungguh tak cok biasa terima salah. Kata salah tak mau halu lah. Tapi benar tu salah. Bila kita tak terima salah ni, ia tak bawa pada beki. Dan itu kita kelak pada anak kita tak seng ngaji, anak kita perangai tak molek, anak kita gini gitu hak tak molek semua tu, kita nak salah siapa weh? Belum saya nak jawab, kita jangan jadi semua mak bangga, ya tak suk. Mak bangga, apa muduk moyok ni? Tak moyok lagu mana, ikan tak timbul ya tak. Agi salah ikan. Ikan pula dah. Ikan apa pun tak timbul. Kau nak timbul kan upuk banyak. Tanya upuk apa dah? Upuk apa banyak. Lemu tak makan tu. Bah biar salah. Banyak lagi kalau kecek ni. Nino ya tu jangan jadi cerita mak bangga. Handai orang tu, handai orang ni, akhir natijah tak ada boleh pas karo. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi ni dekat Nabi. Nabi kata lana, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yahwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au kama qala. Bila kali kita kelek pada Nabi, kita jawab kelek salut dah. Siapa salah? Tiap-tiap kanuk. Nabi kata tiap-tiap kanuk yang lahir itu mauludun alal fitrah. Dah beranak dia tu lagu mana? Cuci bersih, supa dengan kapah. Tak ada cemas sikit habuk. Tak ada berhenti nak buat perangai tak molek. Lepas tu tu royak siapa jadi tak moleknya? Jadi malah ngaji, tak mau semaya, tak mau baca Quran, raka pada ibu bapa. Kita dua tak reti dua bengang. Bengang dia sikit dah. Orang lain. Kita dua bengang apa anakku boleh duk deraka kat aku ni. Dia tak khabar katanya dah hajawi anak deraka pada dia. Kita kena kelek diri kita sendiri. Sebab Nabi kata, fa abawahu yahwidani au yunassirani au yumajjisani. Dua ibu bapa lah yang dia jadi orang apa? Yahudi ke, Nasrani ke, orang Majusi. Mana orang jahat belaka tu. Nabi kecap banak-banak ya. Tapi kalau kita tengok akhlak fok ni biasa mana? Biasa fok nipu. Dah fok karuk, fok halah, macam-macam. Nah itu hari ni kita kelak tengok kita sendiri. Kita ni ambil penting setara mana buku akhlak kita. Kita dengan anak kita. Akhlak kita hajar anak kita lagu mana.
Kita biasa tunjuk dak kata kita akhlak kita terhadap dua ibu bapa kita. Kita we anak kita tengok dak kita hormat kepada dua ibu bapa kita. Kena tanya kelik situ, sahabat nyata cerak dah. Sahabat tu di hari ni sekolah yang pertama. Kita lah ni banyak dah harap sekolah dua dah. Ya tak ada gaduh mana sekolah mula-mula ni. Sedangkan Nabi kata sekolah mula-mula ni lah siapa? Dua ibu bapa. Ni dak batas atas sekolah tak ada tanya apa sekarang dah. Pergi ngaji ke dak weh? Dak, tak ada tanya. Hari ni cikgu ngajar ke apa tu? Tak ada tanya. Dok tanya kata lembu raik apa? Kerana lembu tak kelik lagi. Tanya lembu lagi pada anak. Sebab tu masyarakat kita hari ni kita kasih pada anak, kasih bahang, kita kasih lembu lebih pada anak lagi. Anak kita tak turut, tak tanya, tak didik dia, tak tutung dia. Lembu kita pipai molek. Takut makan hok re. Tapi anak kita tak pernah tanya, mungkin mana ni? Kelik buka dua tak tanya lagi. Sekolah tak biasa ke hatta tengok anak masuk mengaji, kata masuk mengaji. Jaga molek. Ni orang panggil yang pertama salah, iaitu dua ibu bapa. Kita nak ngaku lah. Kita tak boleh jadi contoh, tak boleh jadi kuduah. Bagaimana Nabi jadi kuduah kepada ummah, kita kena jadi kuduah kepada anak-anak kita. Dua ibu bapa kena jadi contoh kepada anak-anak. Dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk taat dua ibu bapa besar sekali. Hari ini masyarakat kita hari ini belah kita tengok. Anak tak pandai taat pada dua ibu bapa. Bahkan tengah-tengah masyarakat kita hari ini anak tengok dua ibu bapa ni bengang. Mek tak sedar royak orang, mek tak ada lah ni. Mek jamai dulu, tengok je tengok hina kita. Sahabat tu tak pandai taat pada kita ni. Bah kita hari ni saya pada anak, saya benar tak sungguh. Hak sungguh kita tak saya. Kita tak serabut, kita tak teriak, kita teriak hak tak sungguh. Teriak hak mana? Teriak hak mana weh? Dah, teriak takut anak kita lapar, teriak boleh hak tu. Dah, teriak anak kita apa dia? Tak mengaji. Kita teriak boleh hak tu. Tapi hal lebih pada tu lagi kita teriak. Nah, kita apa? Kita tak pernah teriak bila anak kita tak jadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita tak ngaji Quran. Kita tak ada berasa serabut sikit abang Allah, apa anakku tak mau ngaji Quran. Tapi kalau anak kita tak sering ngaji sekolah, dah kita tak ada serabut mana? Kita serabut. Sialah anak kita sering ngaji malah ni. Kita serabut tu. Dah, serabut. Tapi anak kita tak sering ngaji Quran, tak serabut. Nah, anak kita tak semaya, tak serabut. Kadang-kadangnya kita ni dah sia. Nak gerak anak semaya waktu subuh, sia. Nak gerak dia bangun subuh. Apa? Bawa molek kita pun tak semaya juga. Ni noyata kita hari ni, kita tak ada gi pada benar sungguh tak. Tak ada bimbing anak kita. Kena nak bakar dengan api neraka, kita tak bimbing. Pakai anak kita tak bimbing. Hak bimbingnya anak kita mai minta tak boleh wi, kita serabut, kita teriak, tak boleh wi beli baju dia. Padahal hak dia nak beli baju hak kita wi saning, baju nak bawa pada bakar api neraka. Kita tak nyanyi. Tak nyanyi pada anak kita. Nah, kita tak pernah tanya. Kita tak berasa bimbing. Dalam bentuk akhirat kita tak bimbing rasa. Tapi hak kita nak serabut iaitu buku hidup dunia ni. Ning noyak kata akhirnya jadi anak yang tak boleh taat pada dua ibu bapa. Ni hak mula-mula sekali sekolah yang pertama di hari ni. Kita kena bakat mengaku salah. Kita tak ada bela kali anak. Kita wi makan ya. Kita tak ada wi pengajaran pada anak. Kita tak oyak kata kena kecek lagu ning nah. Dengar orang tua kena hormat nah. Tak ada hari ni mana tek keluarga. Ya Allah, deklah ni kalau orang mari di rumah dah pergi salam dengan dia, paduk molek. Nah, patut kecek dengan ayah kena molek. Kita sebagai mak ni tarbiyah pada anak, wi pengajaran pada anak. Dah, kita sendiri buat contoh hormat pada suami kita.
Dah wisale kucuk tangan ada. Nah, kalau kita dengar sekali tu kita ni kena kucuk tangan tu apa dosa. Bawa masuk sikit hari lepas pada dengar ceramah, nak siung tangan tok laki kita, lepas tengok-tengok kau orang takut orang tengok. Malu. Malu hak sungguh, hak tak sungguh tak malu. Hak dok telanya bogai tak malu. Ni dah yang kata yang jadi dah gelai kabuk yang timur jahiliyah klik semula. Dah pada orang akhir zaman ni kerana dia tinggal sunnah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya sekolah yang pertama yang Nabi ambil berat sungguh iaitu dua ibu bapa. Dan yang kedua, ingat balik. Kalulah dua ibu bapa pakak sungguh dah, misalnya pakak hajar mengaji, pakak suruh pergi sekolah, tapi tak pada pula dah. Hak lek luar tak pada. Tengok anak siapa buat jahat. Anak siapa tak masuk pergi ngaji. Ni anak Allah ni. Oh, Allah tak pera anak dia tak jaga. Dia buat hina pada orang pula. Tak sebut anakku, aku tak jauh deh. Dek kita boleh cakap dah, tapi tak jaga orang lain. Hak ni juga salah. Karena Allah tak apa, Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Comel sungguh. Dalam Islam, Masya Allah. Masya Allah, comel. Hari ni sahabat tu saya dah kata, orang yang bukan Islam hari ni pakai hitam tengok pada Islam belakang, nak pada agama Islam. Ya tu comel sungguh. Ya baca hadis-hadis Nabi, hak Nabi royak. Ya pergi baca pula Quran hak terjemah. Dia tengok tak ada dah agama yang ambil pada masalah hidup kita ni. Baik pada habis. Baik daripada tidur, baik pada berkecek, baik pada pakaian, sehingga makan pun baik kira juga dalam Islam. Tak ada dah agama lain. Ada bercara semua dalam hidup kita. Sebab itulah ad-dinu al-haya. Agama ni bukan ibadat sembahyang saja. Hidup kita semua tu agama. Sebab itu Tuhan akan soal kita semua ni. Makan lagu mana, buruk kecek harga apa gatik, tidur baik mana, masalah keluarga mengpadus tak. Banyak dalam hidup kita. Nah, sebab itu hari ni orang cerak-cerak Tuhan tunjuk. Corona. Tak nak mari corona lagi. Corona sebagai dakwah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah dakwah lama dah. Nah, lama tapi Allah Taala turun satu penyakit yang mana di hari dunia hari ni cok habis. Tapi penyakit ni daripada apa? Penyakit ni daripada makan ni. Sebenarnya Allah Ta'ala cerita kita banyak. Apa boleh Tuhan suruh Allah, kalau kita pergi lagi, apa boleh Allah Ta'ala jadi lelaki perempuan, dia suruh duduk sekali, suruh tidur sekali, tapi tidur kena an-nikah, bukan az-zina. Tengok beza. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bezalah nak nikah dengan zina. Kalau kecil ni panjang pula. Tapi zina larang, menikah digalak. Benar tu lah ya. Sah dengan tak sah, halal dengan haram. Biasa buat baik tu lah. Yalah dah. Tahu? Juga makan. Makan tak ada agama duk larang. Hak kita ni, hak ni tak boleh, hak ni boleh, hak ni halal, hak ni haram. Nak makan kena sembelih. Learning agama lain baru khabar. Kita ada wasa tak, duk larang apa? Aku duk makan katak yang dilahno kali. Jawab pakai katak. Dalam Islam larang semua masalah kita. Sebab tu waktu kita dah berdoa. Doa lah noi, panjanglah mana pun suk mana doa kita ni. Suk di mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu doa. Panjanglah mana pun dah Rabbana tu. Habis dah tu. Apa? Besar permintaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala
dengan cara umum rekahnya, ya Allah ya Tuhan kami, wilah kepada kami di dunia baik. Rabbana atina fid dunya. Tengok Tuhan aja. So kita doa waktu yang kita duduk tak dunia dulu. Sahabat kita mula dengan dunia ni. Duduk tak dunia ni dulu kita ni. Bila dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Bukan dunia saja molek. Bukan dunia saja bahasa senok. Wi dunia mung dan akhirat mung. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat pun baik juga. Bila dunia baik, akhirat baik, buah honok sungguhnya. Dua-dua ni molek. Wa qina azabannar. Jauhlah kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibadat kita adalah balasan kita nak syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi hikmat yang Allah Taala larang, yang Nabi larang adalah maslahah hidup kita dunia ni. Tengok jangan hidup makan kelalawa. Allah supaya tak ada barang nak makan. Dan kajiannya menyakit ni mai daripada kelalawa. Tapi nak kata dia makan, kita sendiri tak boleh pakat kata habis dunia hari ni. Kapan-kapan terubai saya Mekah tak lagi juga lah ni. Werah corona ni baru Tuhan tunjuk ujian so baru kita. Nah sebab itulah kita kena banyak terima kasih yang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada nikmat Islam kepada kita. Kita kena Allah, kita kena tujuan hidup dan kita jadi yang taat. Taat ni adalah nak jadi kita selamat dunia dan di akhirat. Maka Allah Taala suruh dengan susu meleh. Orang lain kata, dia kata nak apa sudah. Lah ni hak debel pula roi berung baru, dia tak makan hak masak, dia makan hak betah. Allahu akbar. Apa jadi dunia dah hari ni? Nah tu manusia sudah jadi menyeleweng habis. Tak ada tengok dah kepada ajaran. Sampai tu jadi pelai habis kita dah hari ni. Nah ni sebab kita tengok kata jahiliah kelek mai lebih teruk pada tu lagi. Lebih-lebih lagi tegon ni. Tegon ni bunuh habis dah. Sute dia ni bunuh habis. Hak ni hak paling takut sekali Dajjal. Dan Dajjal yang pertama ni, ingat molek. Bunuh radio tak apa lagi. Bunuh sak khabar tak apa lagi. Bunuh apa dia? Kamera. Long tairuk tak apa lagi. Bunuh film tak apa lagi. Bunuh apa lagi? Oh banyak dia bunuh. Nah ni tayasa surat khabar habis, cerita-cerita habis, tali tek tak ada, bunuh habis. Hak paling takut sekali bunuh akhlak manusia. Bunuh akhlak dah khabar kedok kita lah ni. Kalau hak halus bahasa hengok kedok nyanyi-nyanyi je janguk halus. Hak halus ikut buat gapo janguk dah ke? Hak tua tu. Hak tua gigi tak ada dah paket dia buat nyanyi juga. Allahu akbar, khabar kedok. Tak boleh tengok temu sejai buruk. Nak selip pukul ramah lu. Situ berbuku, sini tunggai punggung lah. Nyedah kata nyedah. La ilaha illallah. Punah habis. Dah. Ni nak kita kena jaga. Hak paling takut sekali akhlak kita ni. Hatta pula kau orang tengok. Nak makan nasi boleh mulut. Hatta orang tengok juga. Hingga mana? Hingga tunjuk telanjang dalam bilik kita biar orang tengok. Allahu akbar. Hari ni berani co pada orang. Sampai tu hari ni jadi telekabuk. Binding apa tak kenal tok laki orang, tok laki tak kenal bini orang kerana buku ni. Dah buku ni dah hari ni. Hari tu dah mudah-mudahan apa yang kita kecek pada malam ni semua ni adalah kita nak kembali dah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak kita kecek ni benda tak molek. Benda tak molek kita banyak doa, bakal doa tak weh. Bakal doa benda-benda tak molek tubai pada diri kita. Jangan ada doa menyakit saja. Doa akhlak kita ni. Kerana hak ni menyakit mati sini habis. Tapi akhlak kita kena hidup semula. Kita kena bayar dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingat molek weh. Kita dekat dunia ni dia main sedai lakong belakang ni. Dok sadar lakong kita nak lepas toteng. Su. Nyawa bila situlah tempat awasan kita. Dan itu awasan kita kena tanya. Kita awasan jadi praik naik ke?
kita awasan jadi penjahat jadi tuarai. Kita kena kira situ ini. Nah, kabat dunia ni Allah Ta'ala hatta kita mai sementara saja. Jangan lupa sama sekali untuk kita bekal. Wak bekal kita ni. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Saya ada sumai bekal sini. Tapi sebaik-baik bekal mu bekallah at-taqwa. Bekal benda kita nak bawa takut pada Allah. Zaman banyak fitnah. Fitnah yang Nabi takut sekali iaitu kita jauh daripada cara hidup hak biasa Nabi. Kerana hak biasa Nabi saya hak tu hatimu. Nah, bagus setakat ni sajalah. Dah, sebagai yang kedua, mudah-mudahan dah kita dapat benda-benda yang baik dalam hidup kita dan kita kembali pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk seterusnya bossu sebagai pesan ni 3 minit. Nah, untuk pesan ni kita 3 minit, 5 minit untuk pesan ni. Kita semua yang ada di sini, apa yang bossu nak kirim dan di akhir sekali kita minta email baca doa untuk kata forum kita pada ni. Serah pada bossu 5 minit. Baik dah. 5 minit. Nah, sebagai pesanan okey. Cukup dak ni. Saya nak pesan 3 perkara kepada kita semua sini. Nah, yang mana kalau turut pesan tu banyak perkara. Dah, tapi dengan 3 perkara ni insya-Allah dah kita sama-sama amal. Dah, sama-sama buat. Yang mana pertamanya dah hadis Nabi pesan pada kita. Khususnya benda ni semua melibatkan orang lelaki. Nabi kata khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik di antara kamu. Nabi duk kata pada sahabat masa tu. Nah. Khairukum li ahli. Adalah mereka yang baik terhadap keluarga. Wa ana khairukum li ahli. Dan juga aku ni orang yang paling baik dengan keluarga aku di antara kamu. Gapo yang boleh kita ambil pengajaran malam ni, kita selaku orang atas sini yang bergelar sebagai seorang ayah. Kerja utama kita adalah membuat baik kepada keluarga kita ni. Mula-mula saya nak pesan. Lagu mana membuat baik? Selain daripada mencari nafkah yang zahir, kita juga harus menanamkan nafkah yang batin. Mana ilmu agamanya, mananya sifat moral anak kita, mananya adab bini kita, semua ni kita kena jaga. Yang kedua saya nak pesan, sama-samalah kita memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Berarti di dunia akhir zaman ni marilah kita sama-sama. Hok mana tak mari lagi kita pakat marilah. Hok mana dok jauh kita pakat dekatlah. Hok mana berasa payah kita mudahlah. Hok mana berasa tak gak kita cuba gagahlah. Untuk gapo? Permulaan kita ni Rajab, Syaban, Ramadan. Kita mula. Kita mula. Sesuai dengan bulan Ramadan ni kita mula. Gapo? Memakmurkan masjid. Kita sama-sama klik kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo yang ada di masjid, pendidikan agama, kita pergi sila. Gapo ada di masjid, majlis zikir, kita pergi duduk. Gapo ada di masjid, semaya jemaah, kita pergi jemaah. Pakak-pakak pun kita semua kliklah kepada masjid. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita mari pakak-pakak jagalah dengan benda-benda penyakit yang orang temu rumah kita. Orang temu rumah kita. Corona tak ada kena kita takut. Kerana corona tu adalah Allah Subhanahu Taala buat. Kita takut dia. Corona yang tak hari. Takut pada tuai corona tu. Corona tak hari. Tu yang penting. Nah, tapi saya nak pesan, perlu kita takut pak penyakit yang orang temu rumah kita. Kita biasa dengan Islam liberal tapi ibu nama tak tahu. Malam ni saya nak ayat pak penyakit ni. Satu, Islam liberal yang ada rumah kita yang mana patut kita jaga. Satunya sekular. Sekular, gapo sekular? Muk ni mek pada haluh sampai ke besar tok pun tak biasa duk sebut lah ni mu ni. Tok mu ni habis cekak dah dulu ni. Dia sayang orang tu tok nebel lagi tok mu ni tapi tak biasa duk oyak sekular. Baru dengar malam ni. Kalau kita nak oyak.
Sekular ni adalah satu ajaran yang dicipta oleh Nasara, oleh Kristian, supaya kita memisahkan agama dan juga politik dunia. Kita ni memisahkan agama dan juga segala benda yang sentuh dengan politik. Agama suku, politik suku. Tu yang panggil sekular. Benda ni Yahudi dan juga Nasara satu, bukan Islam. So, yang kedua, Islam liberal kita nak jauhnya. Satunya keserataan ataupun keseramaan trigender yang panggil. Orang Tino dan orang Jatah kenalah mempunyai hak yang sama. Hak ni juga Nasara. Siapa mana orang Tino boleh cerah orang Jatah, tu Nasara. Ajaran ni tak ada di majlis agama Islam, kerana majlis hak tu majlis agama Islam. Tapi ajaran ni nak masuk majlis tak boleh, tapi yang kibuh dalam kepala otak kita. Sampai lah ni orang Tino dengan Jatah tak ada beza. Orang Jatah jadi tu ni orang Tino kena boleh. Orang Jatah jadi tu orang Tino kena boleh. Orang Jatah naik tarung ni, tok laki naik tarung ni, bini kena wis super. Tu yang panggil keserataan trigender, super orang Tino dan orang Jatah. Belaga dengan Islam. Sehingga ke mana orang Tino boleh cerah orang Jatah. Kalau orang Tino boleh cerah orang Jatah ni, saya kecek betul-betul deh. Orang Jatah kok lama ni bujeh bilicing. Bujeh bilicing. Nuak rena buku anak kelek lama tak ada nak pergi Quran bakit sampai ketuk. Tu panggil orang Tino. Mula-mula ngepek kat anak naik sampai ke pok, naik sampai ketuk. Pas nak berapa hari orang Jatah nak dekat duk. Nikah 3 hari cerah bujeh. Nikah 3 hari cerah bujeh. Orang Jatah ni bekan-bekan dia bersifat sopan tinggi. Tengok mari. Gitu tak? Tu matlamat Yahudi dan juga Nasara dua. Yang ketiganya Yahudi Nasara juga adalah hak asasi manusia. Tapi benda ni dalam Islam dah cuma we pandak Allah suai. Mana siapa-siapa wak maksiat, siapa-siapa wak kesalahan, siapa-siapa gapo tak leh hukum yo kerana tu adalah hak yo. Siapa-siapa zina nak godel tak leh kerana gapo? Tu orang panggil hak dia untuk memenuhi segala kemahuan nafsu yo. Sedangkan kita Islam azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'atal jaddah. Tu Islam. Siapa-siapa berzina, orang Tino berzina, Jatah berzina, godel 100. Tapi ya jangan godel lah kerana apa? Memenuhi kehendak dia. Yang keempat, LGBT saya nak ya. Pak penyakit ni kita kena jaga kerana apa? Pak penyakit ni lah duk kena atas nak cucu kita. LGBT, Tino sama Tino. Duk mainlah mana tak tahu, saya tak kerti juga ni. Betino sama Timo. Tino sama Tino hari ni bukan sikit ayah weh, bukan sikit mek weh. Teramek malam-malam naik mutu gini pun teragi hajai, teragi bakok. Allahu akbar. Tino sama Tino. Saya koya tak tubik dan moyak Tino sama Tino koya tak tubik. Duk walah mana tak tahu. Tu yang panggil LGBT, lesbian. Yang duanya gay, Jatah sama Jatah. Hak ni saya tak urat belakang ni. Jatah sama Jatah. Banyak mana dah ini Jatah sama Jatah. Ada juga weh tu hewak orang Tino pergi menikah dengan orang Jatah. Orang Jatah pergi menikah dengan Tino. Dia dah. Orang Jatah tak muh kat orang Tino. Nak sama Jatah. Tengok orang Jatah ni keliu. Tengok orang Tino tak keliu. Tu saya tak urat belakang ni. Orang panggil satu ajaran yang dibubuk oleh Nasara. Orang panggil gay. Yang tiganya. Gapo ni? Lesbian, gay, biseksual. Yang tiganya boleh berlaku. Tino boleh, Jatah boleh. Ya tu. Yang keempatnya trigender. Hok ning lah banyak kena anak cucu kita ni. Pone. Tino nak jadi Jatah, Jatah nak jadi Tino. Ajaran ni juga dicipta oleh Yahudi dan Nasara. Pagapo ibu bapa kata, tak ada arah lah anak kita seorang ni. Dia nak jadi Jatah. Tino pula ke tu tak ada arah lah anak kita seorang ni nak jadi Tino. Tak ada berasa apa. Sedangkan benda tu yang Tuhan nak, kita membiasakan benda yang Tuhan nak. 3% ni mudah-mudahan kita sama-sama buat fikir. Jaga keluarga. Yang 2 makmur masjid. Yang 3nya jaga daripada Islam liberal. Dan 3% ni mudah-mudahan menjadi makmur, menjadi senang, menjadi gapo untuk kita ni duduk dalam kampung. Duduk dalam kampung lamai, kampung mana pisak baik ikut mana pun, kalau kita bawa 3 ni insya-Allah
Kita tak tikai sama kita, tak cemburu sama kita, tak iri hati sama kita. Baik, satu penutup. Tok Imam minta seminit lagi. Dan satu penutup. Saya nak ayat kisah. Nak ayat kisah. Sudah kisah ni sudah. Kisah berlaku pada zaman Nabi Musa. Ketika zaman Nabi Musa kemarau yang panjang lah, kemarau lembu tak tahu nak makan mana, uta tak tahu makan mana, manusia tak tahu nak makan mana, air kering tak ada langsung. Kita lah ni kering sini, air ni boleh. Tak ada langsung. Lalu tu umat dia mari, ya Rasulullah, ya Nabiullah, doa lah, doa. Hujan turun. Musa kata kalau gitu kita hipun kau padai. Supaya kita doa lah. Mayat istisqa. Marah lama mayat istisqa. Nabi Musa hipun tengah madai, sudah berdoa, sudah mayat berdoa, sudah hujan tak turun. Tak turun hujan. Tak turun hujan pak tu, Musa tanya. Kenapa hujan tak turun ya Allah? Lalu tu heroyak pada Musa, sebanyak umat-umatmu ni ada seorang yang bermaksiat kepada aku selama 40 tahun lah. Sebab seorang ni bermaksiat kepada aku 40 tahun. Aku tak wih hujan, aku wih kemarau sebab sore. Hok ni kena kita jaga. Tiba tu Musa bangun lalu. Hei, dalam ramai-ramai ni, siapa di kalangan mu maksiat pada aku? Tu baik. Sebab mu sore ni hujan tak turun. Siapa dia tu? Baik kalau kita tak mengaku. Kalau kita tak mengaku duk dia, tapi walaupun duk dia, yo insah, yo khabar. Allah, sabitku sore hujan tak turun, yo duk khabar diri yo. Khabar-khabar diri yo. Orang bermaksiat ni. Teriak pak hujan turun. Musa kata, kok mana? Orang tak ada tubik lagi, sedekah Tuhan suruh panggil tubik, aku panggil tak ada pihak tubik, hujan turun. Lalu tu Musa tanya pada Tuhan, ya Allah, kena hujan turun. Sedekah orang berdosa tak ada tubik lagi. Tuhan kata, di celah mu duk panggil, sungguh dia tak tubik, tapi ya insaf, ya taubat, ya khabar. Dia sungguh-sungguh ikhlas, sungguh bertaubat kepada aku, sampai tu kok tu hujan. Musa kata, ya Allah, aku nak kenal seorang mana? Tuhan kata, semasa dia maksiat lagi aku tak royak ke siapa-siapa. Pas ni setelah dia bertaubat, aku nak royak pada maksiatnya dulu. Aku tak kira royak. Tu Allah SWT katuk kepada Musa, tak wi Musa kena. Kecek mudah-mudah aib orang, kecek mudah-mudah benda gapo dalam kampung, kecek mudah-mudah benda tak molek dalam kampung, kita pakai kecek jadi molek. Tu yang penting sekolah tu. Terima kasih kepada boksu kita. Ada lagi 10 minit. Kita nak sapa pukul 12. Sungguh janji 11.30 tapi pergi sapa pukul 12. Minta maaf pada ibu bapa kita di sini. Baiklah di akhir ni kita nak minta nanti email kita pesen 2 minit. Lepas tu kita minta baca doa semoga kita dapat berkat untuk kita pada malam ini. Oleh itu sama-samalah kita bertanggungjawab. Karena kita ni adalah Allah, jadi kena bertanggungjawab. Pakak padu, pakak kira, pakak hitung. Kerana mokpok ni hodok nok hatta anak pergi ngaji luar negeri, hatta anak pergi ngaji Bakok, hatta anak pergi ngaji Mesir, hatta lah anak pergi ngaji mana-mana pun mokpok nok tak banyak karo sekali. Mokpok nok dia nak dengar kau dia nak mati tu anak dia baca Yasin. Dia nak dengar mucak di telinga dia daripada suara anak dia. Dia nak rasa air hot jeruh kau dia mati tu daripada tangi anak dia. Dia nak rasa takbir maya-maya ada email tu. Dia nak dengar daripada suara anak dia. Dia nak rasa tangi hawa turun dia dalam kubur tu. Dia nak rasa daripada tangi anak dia. Oleh itu ibu bapa yang duduk sini ni, anak kita tu boleh tak lagi setara tu. Yasin boleh baca kedok, ngucap boleh kedok. Nak jadi terimeh kau kita nak mati boleh kedok. Nak baca talqin kau kubur kita boleh kedok. Nak bawa kita tu oleh kubur boleh kedok. Kira 5 perkara ni dulu. Lepas tu kita jawab kita sendiri. Kita nak tupai siapa apabila kita duduk situ nanti. Harta tak pakai. Belilah 10 juta sekalipun nak dengar kul huwallah, tak ada orang nak mari celah tu. Oleh itu kira sejak hari ni 5 perkara yang ibu bapa dah berdalam hati ni. Anak kita duduk mana hari ni? Itu adalah tanggungjawab kita bersama. Oleh itu sama-samalah kita tanggungjawab. Janganlah kita batuk di celah tangga.
hai ludah celah tangga kita lakoh ki. Ingat batuk tu adalah hak kita. Kita bubuh dalam hati. Pakak insya-Allah Tuhan akan beri barakat. Oleh itu surah pada TMA kita pesan ni dan juga segala doa tutup majlis saya di sini. Ada satu doa sebagai penutup majlis saya, iaitu Allahumma inni a'udzubika minad damil aswad wa Allahumma inni a'udzubika minad damil aswad wa rihil ahmar wa da'il akbar. Ini adalah doa yang kita tepuh bala-bala semua. Allahumma inni a'udzubika minad damil aswad wa rihil ahmar Wada'il akbar. Saya di sini hundur diri. Semoga kita dapat barakat dalam majlis ini. Mudah-mudahan tak akit tangi kita barakat, anak kita barakat, kampung kita, halaman kita akan jadi barakat. Rumah kita tak kena wak pagar tinggi-tinggi. Rumah kita tak kena buh woncong pik. Rumah kita tak kena pasal gapo-gapo. Kerana anak kita ada email. InsyaAllah serah pada tu email. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali lagi sebagai akhir dah. Banyak kita kecek pada ni dah. Tidur banyak dah. Tak ada lawan lebih dah rasa. Alhamdulillah. Sekali sebagai tutup cerita kita, lakar kita pada malam ni, yang saya nak beri peringatan kepada ibu-ibu dan bapa semua, iaitu kita jangan jadi orang lalai. Jangan jadi orang lupa. Kita duk jadi semua kita ni tak berjaya dalam hidup kita, tak berjaya di sini, berarti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita duk biasa lupa. Patu nak walhana nak jadi orang duk ingat. Malam ni kena ingat mati wi banyak. Sebab itu Nabi katakan al-kayyisu madana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cidik, Nabi royak dengan molek. Kita dah berasa kata kita cidik dah, tapi kalau tak serupa Nabi royak, berarti kita masuk dalam orang bodoh. Hak Nabi royak kata orang cidik, al-kayyisu, orang cidik, madana nafsahu, ai hasabaha, dok kira sokmo dia. Mana dekat sini, mana dah hitung, dok kira laba rugi. Laba rugi sini berarti dok kira hal dunia hak sungguh, hak sini hak pelong, hak sementara, tapi dok kira hak sungguh, hak kekalnya, gapo dia nak bawa pergi. Dia sudah gapo, amalan gapo gatik. Dan yang mana Allah Taala kata muntah dunia ni, bagaimana saya aling untuk wak bekal, hak bekal sekali at-taqwa. Taqwa apa? Takut pada Allah. Orang takut pada Allah tak tinggal semaya. Jadi orang bertanggungjawab. Tugas, kalau kita orang sebagai suami, kita buat kerja sebagai tugas. Hak orang Allah Taala tak kita sebagai suami. Hari ni orang jatuh, Allah Subhanahu Wa Taala jadi orang jatuh, Tuhan buat dan Tuhan tahu gapo orang jatuh kena kerja, khususnya kita sebagai suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang jatuh lebih gagah daripada orang tino. Bos sebut ayat ni, oi kawin gagah ya tu. Ayo dak koyak kok lain dah. Tanggungjawab dia tu. Orang jatuh kena kerja bila sebut kata aku terima akan nikahnya dengan isi kawinnya sebanyak tersebut. Semua hak isteri dia, yang pertama cara duduk, cara makan, cara hidup, semua tanggung di atas suami. Mari pula dah orang tua belakang ya. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, dia kena nafkah, suruh mengaji, suruh apa tanggungjawab semua. Ni orang jatuh. Pahala ni orang jatuh lah tu dah. Buat apa tak adilah tu tu? Dia berasa dia tak mati. Kalau dia tahu kata yang mati, nak mati dekat dah, dia akan jalankan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang pertama, kena ingat mati banyak. Orang kita lupa. Orang kita nak ingat mati kau mana weh? Nak jadi orang baik kau mana? Kau dekat nak mati tu. Sebab itu Allah Taala cerita dalam Quran, Tuhan tahu perangai kita, tapi bukan suruh jadilah tu. So kita bakal beringat. Kullu nafsin za'iqatul apa?
Rabb 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 bilaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Ta'ala jawab pula, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Waktu mana? Waktu malaikat maut nak mari mek nyawa. Duk di halkum dah. Ning orang kita nak khabar, nak bertanggungjawab, nak buat belaka dah. Benar baik. Baru yang nak buat, kira nak buat. Tapi Tuhan sebut dua perkara yang nak buat. Kerokat akhirat, nak ada, nak bersungguh. Waktu siapa di halkum. Kita jangan jadilah. Bila siapa halkum, dia minta pada Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak ya Allah, aku nampak dah. Aku nak berasa galak dulu tak ada dunia ni, aku rasa nampak dah lah. Tak ada nak buat lagi, nak buat dah, nak semaya dah, nak bertanggungjawab dah, nak sedekah dah, tapi tak ada dah kau tu. Pahala ni, lalu nak buat dah ni. Oh, nak buat dah kau malaikat mak herat nyawa dia. Bila lagu tu, dia minta suhuna sikit ya. Akhartan ijla ajalan qarib, sikit ya. Pas nak buat gapo weh? Nak hubung nyawa semula nak buat gapo? Fa as-sadaqah, mula-mula sekali yang nak sedekah. Allahu akbar. Lepas pada nak sedekah buat apa? Wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang berjuruh, orang baik. Semaya pun nak berjuruh, puasa pun nak berjuruh. Ha masjid tak mau tinggal dah. Khidmat gapo pun nak buat. Ha apa masyarakat semua nak buat belaka. Tapi Tuhan tahu kata kita bahang lama dah. Padai dah mung. Mudah bahang lama mana dah? 20 tahun ku imu hidup. 40 tahun ku imu hidup. 60 tahun. Ada siapa 80 tahun. Tak mari masjid lagi. Tak mari masjid. Harta duk kupik lagi. Tak mus sedekah lagi. Masjid pun hari Jumaat berketat tangan belah-belah. Cari duit sekut tak temu. Dah tu biar 100 kelik rumah semula. Takut kena duit 100 jam tak tinggal mayat maaf. Allah setara tu lalu. Lalu tu lah Allah tahu perangai kita. Ku taruh lama dah. Mudu agapo baru minta hari ni. Lalu tu Allah Ta'ala jawab. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Aku tak wi dah. Sama sekali. Nafi dengan lan. Sama sekali aku tak wi. Walaupun 1 minit pun aku tak wi dah. Ni kita jaga molek dah. Kita ni nak jadi bersungguh. Nak jadi orang berjuruh. Kecek lah mana malam ni, panjang 2 jam. Tak nampak. Tapi boleh kita ingat mati banyak. InsyaAllah iman kita menambah. Dan kita buat persiapan yang baik kepada hidup kita insyaAllah. Nah kerana itu, jangan rekahnya kita ingat mati banyak. Jangan kita lalai, jangan lupa. Jangan jadi orang galak waktu yang kita hidup di dunia ni. Maka setakat ini sajalah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar. Nah, ya Allah Ta'ala, bukakan hati kita. We jadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. We jadi orang yang cinta kepada Rasulullah sungguh. Kasih pada Nabi sungguh. Orang kasih pada Nabi, orang berasa mudah nak buat apa yang hak Nabi buat. Contoh kepada kita. Nah, maka kita mari sama-sama berdoa. Dan kepada Allah SWT. Mudah kita dengan kita ada perayaan Maulid Nabi ini. Allah Ta'ala beri barakah pada kita bersama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la waladan illa aslahtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maitan illa rahimtah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaid dunya wal akhirah wa hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.